Kisah yang pertama pada tengah malam ini berkenaan dengan satu kejadian yang berlaku ketika sekumpulan sahabat mengadakan camping. Camping di kawasan yang disebutkan ini adalah di Pulau Ubin. Mereka telah pun pergi ke Kampung Melayu. Kampung Melayu untuk berkelah di sana. Biasalah, Pulau Ubin pada waktu itu ketika kejadian ini berlaku. Pada waktu malam, sekumpulan sahabat berada di Pulau Ubin waktu malam. Dan inilah kisah yang disampaikan dalam MJ12. Kayu cepat, api nak mati ni. Aduh. Alamak. Siapa tadi? Aku suruh cari kayu. Siapa suruh cari kayu tadi? Akulah. Mana cukup? Kau tengok api dah nak mati tau. Dah malam ni. Hai, korang ni tak boleh harap lah. Biarlah aku cari kayu sendiri. Kau pergi dengan aku. Jangan pergi seorang. Cepat. Lampu suruh mana? Kisah ini berlaku pada waktu malam. Malam yang pertama mereka berada di kawasan hutan di Pulau Ubin. Mereka mengadakan campfire, berkelah di sana. Jadi, sekumpulan 5 orang sahabat. 5 orang sahabat semuanya lelaki. Mereka masing-masing bila sampai diberikan tugasan. Ada yang harus dirikan khemah, ada juga yang harus cari kayu api supaya pada malam hari dapat digunakan untuk menghidupkan api sebagai cahaya pada waktu malam dan juga sebagai untuk menghalau nyamuk pada waktu malam. Tapi orang yang ditugaskan cari kayu memang mencari kayu, tetapi kayu yang dicari tak cukup. Jadi katanya Hamsyah dalam kiriman untuk Misteri Jam 12 di Ria 897 FM, Hamsyah berkongsi pengalaman yang beliau sendiri tak dapat lupakan. Katanya di sini, saya terpaksa, kata Hamsyah, malam tu juga. Waktu tu sekitar 7 lebih malam sebab dah gelap. Saya dengan seorang lagi kawan terpaksa ambil lampu suluh cari kayu api. Kita memang nak gunakan kayu api pada waktu malam. Kalau tidak, kisi gelap dan banyak nyamuk. Saya dengan teman pun berjalan. Jalan jauh daripada tempat kami berkelah. Jom lah. Okey. Dengar Misteri Jam 12. Saya dengan teman jalan, nampak kayu kita angkat. Yang ni boleh, yang ni? Boleh. Yang ni. Uish, banyak ni semut. Jangan. Yang ni jangan. Okey. Betul lah gitu. Suruh cari kayu pun tak boleh. Tak boleh harap lah. Dah lah. Jomlah, depan sikit. Ketika saya dengan teman saya sedang berjalan, jalan perlahan-lahan dalam hutan yang gelap tengah cari kayu ni. Dekat depan, jarak lebih kurang dalam 5 meter jauh dari kami. Saya dengan teman saya nampak dengan jelas, Kisi. Bayangkan mendengar Ria 897 FM. Saya dengan teman saya nampak dengan jelas. Kelihatan ada perempuan sedang berdiri sandar dekat pokok, tapi nampak bahagian belakang. Dan yang paling menakutkan, saya dengar dengan jelas suara perempuan tu menangis. Zul. Kenapa tak? Astagfirullahaladzim, apa tu? Seram lah. Jom lah. Kejap.
Pendengar Misteri Jam 12, Hamsyah memberitahu beliau dan teman mula rasa takut, bulu roma mula meremang. Dalam hutan, gelap, kiri kanan gelap, hanya ada lampu suluh dan 5 meter di hadapannya. Kelihatan seperti ada kelibat seorang wanita susuk tubuh sedang berdiri di tepi pokok dan hanya nampak dari belakang saja. Hamzah memberitahu teman mereka berdua dengar dengan jelas suara seperti perempuan menangis. Dah lah. Cuma. Okey, kejap. Aku angkat kayu ni. Pendengar Misteri Jam 12. Tiba-tiba suara menangis tu berhenti. Saya dengan teman tengok dekat sudut yang sama. Wanita tadi yang berdiri, susuk tubuh tadi yang berdiri, hilang entah ke mana. Jom balik. Aku dah tak sedap hati ya. Okey, jom. Sedang berjalan nak pulang. Berjalan nak pulang ke tempat kami berkelah. Bro. Teman saya tunjuk hidung sambil menghirup bau. Aku tahu. Dia macam ikut je, bro. Itulah. Diri kejap. Jadi saya dengan teman terbau. Bauan yang agak harum sangat. Kalau kita teruskan perjalanan, dia akan ikut. Sebabnya kalau beli bau, maknanya dia ada bersama dengan kita dan dia mungkin nak ikut kita balik ke tempat kita berkelah, Casey. Saya dengan teman berdiri seketika. Bro, tak apa bro, kita baca, jalan. Saya dengan dia tengah jalan. Tiba-tiba, Casey, saya terjatuh sebab terlanggar akar pokok yang agak besar. Aduh, sakitnya tangan aku. Kau okey tak? Okey. Lampu suluh, cepat. Lampu suluh saya terlepas. Teman saya angkat. Bila angkat tu dia tersuluh dekat atas. Dekat atas pokok. Saya dengan teman nampak seekor burung warna putih. Besar sangat. Sedang berkibar-kibar mengibarkan sayap beberapa kali. Saya berdiri. Teman saya dengan saya teruskan perjalanan. Sambil-sambil tu saya menepis-nepis dan mengelap seluar saya kerana banyak sangat semut. Banyak semut. Kejap. Gatal. Saya berjalan. Setelah jalan dan hampir sampai tempat kami berkelah, saya dengan teman sebelum teruskan, kita tengok kiri kanan atas bawah, cuba hirup bau. Bau dah tak ada. Rasa-rasanya macam dah tak ada. Kami pun sampai. Yang lain semua sedang duduk. Kami pun letaklah kayu yang agak banyak juga kami dapat cari di tepi dan kami mula bakar kayu tu. Sambil duduk, sambil tu kami makan malam. Sambil makan malam kami bercakap, bercerita. Dan tiba-tiba Casey, pendengar Misteri Jam 12. Bro, kejap. Kau dengar tak? Siapa sih nangis malam-malam kat hutan ni? Gila apa? Salah seorang dari teman dengan selamba menegur dan terus bercakap. Kau ni pun satu lah. Buat bodoh sudahlah. Buat tak tahu sudah. Tak adalah. Dengar apa? Aku boleh tegur apa? Akhirnya suara tu makin lama makin hilang dan terus tidak kedengaran lagi pada malam itu. Dari jam 7, jam 8, jam 9, masing-masing dah penat, masing-masing nak berehat sebab esok kita ada banyak aktiviti yang nak dilakukan. Jadi masing-masing masuk dalam kemah. Dekat dalam kemah ada yang baring, ada yang sibuk main handphone. Dan salah seorang daripada teman sedang menggunakan handphone.
bermain dengan game. Saya pula nak keluar sekejap untuk ambil sesuatu. Campfire, api itu masih menyala tapi tidaklah sekuat pukul 7 lebih malam tadi. Masih ada sedikit bara-bara api yang merah menyala, mengeluarkan asap dengan harapan ia menghalau nyamuk pada malam itu. Saya selak pintu camp ataupun kemah kami. Dekat luar, susuk tubuh wanita yang saya nampak dekat tepi pokok bila saya sedang mencari kayu api berada di luar kawasan tempat kami berkelah, Casey. Baru nak keluar, saya tak jadi. Saya masuk balik, tutup pintu, saya baring. Sambil baring, mulut saya membaca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Kau ni Afsal? Tak ada je, baca je lah. Habis nak buat apa? Casey, benda tu ikut kita, Casey. Malam tu, dia datang lagi. Suara tu datang lagi. Saya rasa dia tak boleh ganggu kita. Dia hanya boleh datang menakut-nakutkan kita dengan kehadirannya. Sebab semua teman-teman yang ikut semua steady jack. Bila dengar suara menangis, bila rasa bau yang busuk, bau wangi, semua tidak ada rasa gentar. Maka itulah pada pandangan saya. Kami semua tidak terkena gangguan seperti kena rasuk, kena sampuk. Hanya setakat kedengaran suara yang menakutkan dan kelihatan seperti ada kelibat berdekatan dengan kami. Jadi pendengar Ria 897 FM, kata teman kita ni, bayangkan kalau dalam kumpulan kami ada perempuan. Kemungkinan perempuan itu akan jadi mangsa kena sampuk. Terima kasih dan selamat tengah malam, Casey. Dan ini adalah peristiwa yang dikirimkan daripada Encik Marwan ataupun Maswan yang berkongsi peristiwa ini. Apa khabar, Casey, pendengar Misteri Jam 12? Nama saya Maswan. Boleh tak Casey bacakan peristiwa pengalaman saya yang menyeramkan? Waktu saya sedang bertugas di waktu malam. Saya bertugas sebagai seorang penghantar surat khabar. Dan Casey, masalahnya ini, pada waktu-waktu tertentulah, iaitu sepertiga malam, saya akan kunjungi beberapa kawasan di Singapura. Kebanyakan tempat yang saya pergi adalah perhentian-perhentian bas, di mana di situ banyak surat khabar yang telah pun diasingkan dan akan diletakkan di sana. Saya sebagai penghantar surat khabar akan mengangkut surat khabar yang telah pun diletakkan di beberapa perhentian bas ataupun bus stop untuk dihantar ke kedai-kedai pada pagi. Jadi para pendengar Ria 897 FM, kata Encik Maswan, peristiwa apabila saya menghampiri salah satu bus stop. Waktu tu sekitar pukul 4 pagi. Memang kisi 4 pagi tak ramai orang yang ada di sekitar kawasan disebutkan. Dan peristiwa yang menyeramkan ini berlaku apabila saya dalam van sedang memandu. Menghampiri bus stop tersebut, saya ternampak selain daripada surat khabar yang ditindih-tindih yang banyak harus saya angkat dan hantar ke kedai-kedai tertentu, saya ternampak juga ada seorang gadis sedang duduk di perhentian bas tersebut. Dari jauh saya nampak dia sedang mungkin tunggu bas, tapi bila tengok jam baru 4:10 minit pagi, Kisi. Jadi saya pun tak nak banyak soal, saya berhentikan buat rutin yang biasa, kata Encik Maswan. Saya keluar dari van saya angkat beberapa surat khabar yang telah pun diikat, kemudian diletakkan di belakang van saya. Saya kembali ke bus stop yang sama, saya angkat lagi 2-3 ikatan surat khabar itu masuk ke dalam van saya. Saya patah balik. Kali ini bila saya patah balik, Casey, wanita yang awal tadi saya nampak hilang di perhentian bas di mana saya mengangkut surat khabar. Jadi kata Cik Maswan, saya mula tercari-cari wanita tersebut.
Saya tengok kiri, saya toleh kanan, saya pandang ke semua arah dengan harapan dapatlah lihat kalau tidak semua kelibat wanita tersebut. Mungkin dia menyeberangi jalan. Jadi saya pun pusing keluar. Tengok dekat jalan sebelah tak ada orang. Tengok di kolong blok takkanlah. Antara bus stop, perhentian bas, dengan kenderaan iaitu van yang saya pandu, saya angkat surat khabar. Saya rasa dalam masa lebih kurang 15-20 saat kisi, saya patah balik ataupun pusing balik, wanita itu dah hilang macam itu saja dan tidak kelihatan di perhentian bas. Jadi saya mula rasa sesuatu yang tak kena. Dengan segera saya angkat yang lain. Sebenarnya banyak kisi. Ada lebih kurang, kata Encik Maswan, ada lebih kurang 12 tag surat khabar ataupun ikatan surat khabar yang harus saya angkat. Dalam van saya ketika itu baru lebih kurang ada 5 atau 6. Jadi saya kembali untuk angkat lagi surat khabar yang lain. Kemudian kisi, saya cari wanita tadi. Bayangkan para pendengar. Kata Cik Maswan, dia tengok kiri, tengok kanan, tengok sekeliling kawasan tu tidak jumpa. Malah dia menjenguk di jalan raya berhampiran, iaitu jemberang jalan lah di jalan yang seberang tu. Dia tidak kelihatan wanita awal tadilah yang duduk di perhentian bas. Bila saya kembali nak mengangkat surat khabar yang bilin, kata Encik Maswan, para pendengar Ria 897, tiba-tiba saya terdengar sesuatu. Kuat kisi, hentakan. Hentakan bukan daripada tempat saya berdiri, malah datang daripada atas perhentian bas. Apabila saya menjenguk sebelah kanan, alangkah terperanjatnya kisi. Saya ternampak ada kaki orang terjuntai dekat bumbung perhentian bas ataupun di bumbung bus stop yang saya sedang mengangkat surat khabar. Dengan segera, saya macam lipas kudung kisi. Saya angkat seberapa banyak yang mampu, campak dalam van saya, terus tinggalkan kawasan itu. Saya tak pasti bagaimana mungkin wanita yang sama dapat panjat bumbung perhentian bas, tapi itulah pengalaman yang cukup menyeramkan kisi. Mungkin dia orang, mungkin bukan, saya tak pasti. Itulah peristiwa yang ingin saya ketengahkan. Tolonglah bacakan. Terima kasih. Yang ikhlas dari Encik Maswan. Selamat tengah malam kepada semua pendengar Misteri Jam 12. Pengalaman yang ingin saya ceritakan pada tengah malam ini. Yang pertama ini datang daripada seorang ibu. Kisah ini pada pandangan saya sedih daripada seram. Namanya Kak Yati, anak sulung kakak. Meninggal dunia pada usia 5 tahun kisi. Anak sulung anak pertama meninggal dunia pada usia 5 tahun. Kakak tak boleh lupakan waktu dia pergi meninggalkan kami sekeluarga. Anak lelaki demam panas sampai membawa maut. Kakak menangis, tak boleh kawal emosi. Teringatkan anak yang pertama. Selepas arwah dikebumikan, kakak dekat rumah tak boleh bercakap. Duduk dekat bilik anak, tidur dekat bilik anak yang dah meninggal dunia pada waktu itu. Menangis tak henti-henti. Teringatkan anak, kenapa dia pergi dulu? Kenapa bukan kakak? Suami cuba pujuk, tapi memang suami pun sedih. Yelah, nak dibandingkan emosi lelaki dengan wanita ni berbeza kisi. Pada waktu itu tidak ada orang pun yang boleh membuat kakak tenang dan melembutkan hati kakak, kecuali anak yang mati hidup balik. Untuk beberapa bulan kisi, kakak tak tidur dalam bilik dengan suami. Kakak ni suri rumah sepenuh masa pada waktu itu. Tidur dalam bilik anak, semua bersama dengan kakak buat dalam bilik anak. Pendengar Misteri Jam 12, sampaikan pakaian-pakaian anak kakak yang dah kotor
Kakak tak cuci. Kakak simpan. Bau. Kakak peluk. Mengenangkan anak kakak pada waktu itu yang berusia 5 tahun. Sampaikan satu tahap yang kakak rasa anak kakak belum meninggal. Yang kakak rasa anak kakak ada dalam rumah. Malam-malam hari selalu dia datang. Anak kakak, anak lelaki sulung, dia datang. Mama, 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 Irfan, anak Mama, sini, tidur sini dengan Mama, tidur dengan Mama. Saat anak kakak datang paling gembira dalam hidup. Badan kakak semakin susut sebab dah tak lalu nak makan. Tapi setelah anak kakak kononnya datang balik dengan kakak, bayangkan Casey, arwah anak kakak ni usia 5 tahun, dia ni suka sangat makan bubur ayam. Kakak kan kata dah lama kakak tak masak, dah lama tak layan suami, sebab kakak tak boleh terima hakikatnya anak pergi dulu sebelum kakak dengan suami. Hanya selepas 2 minggu kakak kemurungan, keadaan kakak semakin pulih. Tapi tetap tidur dalam bilik arwah anak. Waktu itu anak kakak seorang je. Bangun pagi, suami nampak kakak dah mandi, siap-siap. Suami terperanjat. Isteri aku dah pulih agaknya. Sayang? Ni siap-siap nak pergi mana ni? Oh, saya nak pergi pasar, bang. Pasar? Alhamdulillah. Dah lama juga abang tak rasa masakan sayang. Masak apa hari ni? Saya nak masak bubur ayam. Saya terasa nak makan bubur ayam. Suami tahu. Suami tahu itu adalah makanan kegemaran anak kami. Iya ke? Bolehlah, tak apalah, bubur ayam pun jadi saya yang masak. Jangan lupa beli cili padi, Kakak keluar Casey. Beli bahan-bahan untuk anak. Masak. Balik kerja, suami makan. Suami nak tambah, bang jangan kasi habis bang. Nanti Irfan nak makan. Kakak terdiam. Tercakap Irfan nak makan. Suami pusing. Awak ni sudahlah. Dah ditakdirkan Irfan pergi dulu. Pendengar Ria 897. Bila suami dah tidur waktu malam, kakak masuk dapur, bawa mangkuk Irfan, letak bubur di dalam, katanya. Pergi dekat bilik Irfan, tutup pintu. Tunggu, mata terkebil-kebil mengantuk ni. Terkebil sampai tertidur. Bila kakak tertidur, lazimnya Irfan akan datang. Mama, Irfan datang, Mama. Irfan. Ni Mama ada buat bubur. Irfan suka makan bubur ayam kan? Sini cepat, Mama suapkan. Casey. Macam betul tau Casey pada waktu itu. Irfan datang, kakak dapat rasakan kakak suap dia makan habis satu mangkuk. Sampaikan gitu sekali keadaan kakak. Setiap malam kakak akan berada di rumah. Suami ajak keluar, suami ajak bersana, tak boleh. Tak ada mood Casey sebab tak ada anak. Malam-malam hari tidur atas katil, peluk anak kakak. Pendengar Misteri Jam 12. Perkara ini berlaku untuk beberapa bulan. Sampaikan suami, ibu kakak, ibu mertua berjumpa, duduk sepakat antara satu sama lain. Akhirnya setelah berbulan-bulan kakak masih belum pulih, mereka dapatkan khidmat seorang pakar. Kakak pada waktu itu, fikiran kakak dah dikuasai oleh makhluk jin. Kakak dah tak boleh fikir macam orang biasa. Kakak ingat, malam aku nak jumpa anak aku, malam anak aku akan datang, malam anak aku akan balik.
Casey, bila kakak dirawat, pakar tu bercakap dengan kakak, anak awak sebenarnya dah meninggal. Ini hakikatnya, tolong terima. Kakak cakap, tak, kau jangan bohong. Kau jangan bohong dengan aku. Anak aku setiap malam datang jumpa aku. Kau siapa? Apa kau datang sibuk-sibuk dekat rumah aku? Abang, ni siapa ni bang? Ni siapa bang? Sudahlah sayang, Irfan dah lama meninggal. Irfan tak meninggal bang, Irfan ada. Abang mana tahu, abang tidur dalam bilik abang 24 jam. Irfan tu anak kita bang. Malam-malam dia datang dalam bilik saya ni tau. Tidur dengan saya. Bubur tu saya masak, hari-hari saya masak bubur. Betul Casey. Sejak saya sedar, saya masak. Setelah saya tak masak, lama tak masak, saya beritahu suami nak pergi pasar nak masak. Hari itu yang saya masak, sampai setiap hari-hari yang lain, bubur ayam saya masak, tak ada lauk lain. Suami akhirnya tahu yang kakak belum lagi pulih. Bubur ayam, tak ada benda lain. Dipendekkan cerita, kakak dirawat, dan pakar itu memberitahu, kalau boleh, jangan biarkan kakak duduk dalam rumah setelah dirawat. Bilik Irfan, pakaian, apa jua simpan. Kalau tak nak buang sayang kenangan, simpan dalam kotak. Katil tukar cadar, katil tolak dan alihkan ke tempat yang lain, supaya kakak tidak terbayang-bayang terfikir-fikir. Apa jua mainan-mainan anak semua, kalau boleh simpan, kalau tidak kasih orang atau buang. Sementara itu, kakak disuruh tinggal dengan mak kakak. Sementara suami duduk dalam rumah dan bersihkan dan buat apa yang patut. Casey, bila kakak bertanya dengan pakar, kakak ni sebenarnya dah terkena gangguan jin. Apabila seseorang dalam keadaan kemurungan, dalam keadaan hati yang tak tenang, terganggu emosi, makhluk jin akan datang menghampiri dan mengambil kesempatan atas situasi yang dimaksudkan. Jadi itulah hakikatnya. Sekarang ini, walaupun dah lama berlalu perkara ini, kakak pun ada 3 lagi orang cahaya mata. Kakak masih ingat dengan anak sulung yang bernama Muhammad Irfan. Kalau yang sedang mendengar, bolehlah sedekahkan Al-Fatihah untuk arwah Muhammad Irfan bin Safaruddin. Terima kasih dan selamat tengah malam. Casey. Saudara pendengar Ria 897, Misteri Jam 12 akan diteruskan dengan kisah berikut ini. Bagaimana saudara dengan kisah awal tadi? Kisahnya walaupun ada kaitan, ada mungkin berlakunya sesuatu perkara misteri yang diceritakan, tapi sedih juga pengalaman seorang ibu yang kehilangan anak yang disayangi, anak sulung. Jadi tak boleh terima hakikatnya, sampaikan emosi terganggu dan emosi itu dikawal, dipermainkan oleh makhluk jin. Bagaimana dengan anda? Adakah anda rasa seram ataupun sedih mendengar kisah yang pertama? Hello. Baik, yang ini kiriman daripada siapa ni? Nurmaya. Kata beliau di sini, Assalamualaikum Kisi dan juga semua pendengar Misteri Jam 12. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ini kata Nurmaya, saya sedang waktu itu berbasikal dengan sepupu saya di Pantai Changi. Kami ini sekeluarga telah pun menyewa sebuah barbecue pit dan bermalam di sana. Jadi pada malam tu kami mempunyai basikal yang kami sewa overnight semalaman. Dan saya dengan seorang lagi sepupu saya sedang berbasikal. Dan waktu tu sekitar jam 11 lebih malam, berbasikal kami berdua, dan basikal yang kami miliki cuma ada
3 jenis basikal, 2 basikal yang jenis double seater, yang mana ia merupakan basikal panjang, 2 tempat duduk depan dan belakang, dan satu lagi basikal yang biasalah. Jadi saya ni tak pandai sangat naik basikal yang double seater tu. Dan saya pun kata pada sepupu saya lah, kalau boleh saya naik basikal yang single seater ataupun single seat. Sepupu saya akan kayuh basikal yang ada 2 tempat duduk lah, yang depan dengan belakang. Dia ni memang expert Kizi. Jadi dia pun setujulah. Bila ajak yang lain semua sibuk, ada yang sibuk buat tu buat ini. Jadi hanya saya dengan sepupu saya sahaja yang berbasikal pada malam yang disebutkan. Di mana ni sekarang ini? Oh, di pantai. Di pantai mana agaknya? Jadi kisah ini berlaku di pantai East Coast. Bila saya tunggang basikal, saya menunggang basikal yang single seat. Sepupu saya tunggang basikal yang ada 2 tempat duduk. Dia duduk di bahagian depan, saya pun dengan dia mula kayuh. Sambil kita kayuh, sebelah menyebelah kita berborak-borak, berbual-bual, memandang keadaan sekitaran di tepi pantai kawasan East Coast pada malam itu yang sunyi, sepi, yang sungguh menenangkan, dengan pukulan ombak desiran pantai. Amboi, berbahasa berbahasa sastra, desiran pantai. Jadi beliau ceritakan, saya dengan sepupu saya sedang kayuh basikal, dan sampai kita berada di satu sudut ni yang mana kita hentikan perjalanan kita seketika, dan kita pun pergilah dekat tepi laut tu. Ini tempat yang dimaksudkan ini adalah sebuah tempat yang memang terkenal. Ia merupakan lighthouse. Jadi saya dengan sepupu saya pun turun dari basikal, kita menuju ke arah lighthouse, naik tangga Kisi sampai atas. Saya pun keluarkan handphone lah untuk petik gambar selfie dan wifi dengan sepupu saya. Jadi setelah tu saya dengan sepupu saya ni tiba-tiba bau tau Kisi. Dekat atas Kisi lighthouse kita boleh bau harum sangat. Bau yang kita bau pada malam tu seolah-olah bau bunga cempaka Kisi. Jadi oleh kerana dah bau, saya dengan sepupu saya pun tengok dekat kawasan tu memang tak ada orang. Sebelah kiri, sebelah kanan, dekat bawah, di sekeliling kawasan lighthouse tu memang tidak ada sesiapa yang ada di sana. Saya dengan sepupu terpaksa percepatkan urusan kami dekat atas lighthouse, turun ke bawah dan langsung ke basikal kami untuk teruskan perjalanan. Jadi bila sedang kayuh basikal, saya dengan sepupu saya lah sedang kayuh, kita pun mulalah mengayuh dan berbual. Tiba-tiba sepupu saya cakap, "Berat sih basikal aku." Saya dapat lihat sepupu saya ni kayuh basikal agak terkial-kial. Saya ni dah dekat depan ni. Bila saya toleh, "Oi, lambat kayuh, cepatlah." Dia kata basikal dia berat. Jadi saya pun kayuh lah, mengikut kelajuan yang saya kayuh awal tadi. Tapi sepupu saya ni memang pelan. Dia cuba kayuh lebih laju, tetapi dapat lihat dia tercungap-cungap kepenatan. Dan selang beberapa minit saya kayuh, saya dekat depan lagi, dia masih dekat belakang. Tapi kali kedua ni Casey, apabila saya toleh ke belakang untuk melihat sepupu saya yang sedang kayuh basikal, di tempat duduk belakang Casey, saya dapat lihat ada orang sedang tumpang. Bila saya dah ternampak, saya dah tahu meremang bulu roma. Saya pun berhenti seketika. Saya kata pada sepupu, jom patah balik lah. Aku dah penat lah nak kayuh. Boleh jugalah, basikal ni pun dah berat lah. Aku rasa ada benda tak yang tersendat ke, tak tahulah. Saya dengan sepupu patah balik, kayuh pergi ke tempat barbecue pit kami yang terletak memang jauh sebab kami dah kayuh terlampau jauh. Bayangkan, daripada barbecue pit nak pergi ke lighthouse, ia memakan masa lebih kurang 10 hingga 15 minit kami mengayuh basikal. Bila nak balik tu, oleh kerana kita selalu berhenti sebab sepupu saya kata kaki dia lenguh, penat, kita mengambil masa lebih kurang 25 minit hingga 30 minit untuk sampai ke barbecue pit kami. Bila dah sampai, sepupu saya pun turun, kata, "Aduh, sakitnya kaki aku, beratnya, ya Allah."
Kita pun tinggalkan basikal yang diletakkan dekat tepi dan saya dengan sepupu terus pergi ke tempat minuman, mengambil secawan air minum untuk legakan diri kerana terlampau haus sangat-sangat. Kemudian saya kata pada sepupu saya, aku nak cakap something lah. Saya beritahu dia. Dan apa yang saya nampak, saya beritahu sepupu saya terperanjat, Casey. Dia tiba-tiba terfikir, kemungkinan basikal tu berat sebab dekat belakang ada orang yang tak diundang menumpang. Tempat duduk 2, yang tukang kayu 1, mana tak berat. Dari Nazlan, kata Nazlan, selamat tengah malam, Casey. Lebih kurang sebulan yang lalu, saya dan teman saya seramai 5 orang dah buat perancangan untuk berkilah dan memancing di Pulau Ubin. Jadi bila sampai tarikhnya, 3 teman saya tarik diri. Mereka katanya ada hal yang harus mereka lakukan. Jadi terpaksalah saya dan teman saya 2 orang saja. Jadi kami berdua ni, Casey, boleh pilih tak nak pergi. Oleh kerana saya dan teman saya dah semangat sepanjang minggu sebelum kami berangkat nak pergi Pulau Ubin tu, dah berbual, dah bercerita. Sempat saya beli barang-barang, joran baru, saya beli tent baru, dan teman saya pun sama. Kami berdua semangat sangat-sangat. Walaupun 3 teman tarik diri, kami tak fikir tentang keselamatan. Kami tetap berdegil ingin meneruskan ekspedisi kami ke Pulau Ubin untuk memancing dan berkilah. Jadi bila harinya sampai, saya jumpa teman saya di Changi Point untuk naik ferry ataupun naik bambut pergi ke Pulau Ubin sekitar pukul 5 petang. Jadi semua dah siap, perkakas-perkakas pancing, alat-alat untuk hujan, lampu suluh dan sebagainya. Bila sampai, kami pun naiklah satu van. Seorang lelaki Cina ni, kami sebutkan kami nak pergi kampung ... Dia tanya kami, overnight ke? Kami kata, yes, kita overnight, uncle. Wah, lu orang berani itu tempat pergi overnight. Tiba-tiba ia macam seolah-olah menyerang saya untuk berfikir, kami 2 orang berani pula. Tak apalah, kami kata pada uncle, no lah uncle, sana pergi pancing aja lah, kami pergi sana. Lala, 2 orang je lu berani. Ini macam punya hari sana memang tak ada orang tau, kata pemandu tu. Jadi sambil berjalan tu, dia berbual-bual pasal tempat tu, kami dah naik seram. Dia kata tempat tu banyak benda-benda yang aneh, menakutkan berlaku, yang pernah dinampak oleh beliau dan juga teman-teman yang lain yang memandu. Dan ada juga para pengunjung yang datang ke tempat itu untuk menggunakan sebagai tempat beriadah bersama keluarga, juga pernah bertanya pada beliau perkara-perkara aneh. Pada mulanya saya tak percaya. Jadi dah sampai, kami bayar dan kami bilang esok kami nak balik. Jadi jemput kami pukul 10 pagi. Dia kata, okay, no problem. Kalau malam ni lu mau balik pun lu telefon gua. Jadi Casey, saya kata, malam ni mana ada bot? Lala, lu tak semestinya balik dari Singapura apa? Lu boleh balik duduk itu jeti lah. Tunggu sampai pagi bot sampai lah. Jadi nak tak nak, kami kata okey, uncle tu pun jalan. Saya pun pitch up tent, dan juga teman saya ni pasang tent satu lagi untuk simpan barang-barang kami. Jadi dah tu pasang joran, duduk sambil minum air, berbual, dan satu persatulah joran kena makan ikan. Wah, semangat gisi. Baru mula 2 jam memancing, dah dapat dalam 5 ekor ikan. Jadi masuk dalam styrofoam box warna putih. Jadi Casey, sedang kami duduk berbual-bual lagi, kedua-dua joran kami ditarik. Jadi saya pun pergi ke depan, teman saya ke depan, kami tarik joran kami. Dan bila datang balik, kami dapati styrofoam box kami terbuka. Saya tanya teman saya, kau tak tutup betul ya? Kau tengok terbuka ni angin tiup. Aku tutup betul lah, mana boleh angin tiup? Sedangkan kami cocok dengan besi halus. Jadi bila buka Casey, terperanjat, nampak ada seekor ikan dah terkeluar, ada bekas gigitan, dan yang lain-lain tu ikan saya macam ada benda yang genggam. Saya terperanjat, tengok ada anjing tak? Tak ada benda Casey. Jadi saya dan teman saya dah rasa tak sedap. Bulu rumah remang. Tiba-tiba dekat belakang bunyi macam ada benda lari di semak samun. Saya dengan teman saya mula teringat akan kata uncle. Katanya, bila kami jalan awal tadi, baik-baik tempat sini ada kepala terbang.
Casey dia tak tahu nak cakap penanggal. Dia kata ramai orang kata dah nampak banyak kali ada kepala terbang nak dekat dengan kawasan yang pokok ... Saya toleh nampak pokok yang uncle tadi sebutkan, Casey. Punyalah terperanjat bila saya tenung betul-betul atas pokok tu. Mula-mula ingatkan buah. Sekali bila tengok ada kepala, Casey, rambut punya panjang, saya dan teman saya dah tak sedap. Kami terus masuk dalam tent, zip tent kami, buka radio untuk hilangkan rasa takut. Casey nak tahu tak? Bila teman saya dan saya berada dalam tent, kami tak nampak, Casey, tapi kami dengar ada benda geledah styrofoam box kami yang ada ikan yang kami tangkap awal tadi. Saya dan teman saya dalam tu istighfar. Kami berdua kecut, Casey. Punyalah takut. Sampai benda tu tak ada, angkat telefon uncle. Uncle, where are you? Uncle tu kata, okay, I come. Dia datang jemput kami. Malam tu kami pancing dekat jeti Pulau Ubin. Bayangkan, Casey, pengalaman kami yang hampir-hampir bertemu dengan maut. Kami nampak hantu penanggal. Yang ini daripada Saifullah, katanya, selamat tengah malam, Casey. Ingin saya ceritakan ini tentang jiran sebelah saya. Kasihan saya lihatnya. Sebab semalam malam jiran saya ketuk rumah. Saya bangun. Saya tanya kenapa. Dia kata sesuatu berlaku pada ibunya. Bila masuk, terperanjat, Casey, melihat keadaan ibunya meronta-ronta atas katil. Dan saya ni bukanlah pandai sangat. Jadi saya telefonlah bapa mentua saya suruh datang. Selepas sejam bapa mentua datang dengan mak mentua saya. Bila tengok dia terus terperanjat, minta air. Jadi bila dia renjiskan air tu dan suruh anaknya sapu di muka, kesian anaknya, tangan kena gigit sampai berdarah dibuatnya. Jadi bila dibaca, rupa-rupanya ibunya telah pun disantau oleh seseorang. Bagaimana bapa mentua saya tahu? Sebab bila sedang nak bersihkan atas katilnya, tepikan bantal, terperanjat, ada ternampak telur. Sebiji telur yang tidak pecah. Jadi apa yang berlaku? Pakcik saya, bapa mentua saya tanya pada anak, kepada si makcik yang sakit ni, mana datang benda ni? Tak tahu. Dia kata dia sedang tidur dalam bilik, tiba-tiba terdengar ibunya pekik. Dia masuk tengok, tak tahu nak buat apa. Dia terus datang cari saya. Jadi bila pakcik saya, bapa mentua saya ni, buka, pecahkan telur, dalamnya terperanjat. Dalam telur tu ada 3 jarum peniti. Lepas tu ada rambut dan benda-benda yang lain seperti macam kaca-kaca halus. Dia kata pada saya, ini ada perbuatan santau. Jadi dengan segera dia angkat telur tu yang dah dipecahkan, dia suruh buang. Ambil air, dia baca. Tiba-tiba daripada keadaan meronta, mak kepada jiran saya ni berhenti daripada meronta dan dia terus baring, tarik nafas, tapi matanya tu tetap tutup macam orang tidur. Jadi bila anaknya dalam keadaan kesakitan, tangan tu berdarah, kena gigit awal tadi, kejutkan ibunya, takut-takut. Ibunya bangun, tanya kenapa, kami jelaskan. Dan kesian melihat keadaannya, harap-haraplah dia okey sekarang. Benda ni berlaku semalam malam sekitar pukul 1.30 tengah hari. 1.30 tengah malam, tengah hari pula. Jadi itulah pengalaman. Terima kasih daripada Saifullah tentang jiran sebelahnya. Nama beliau Udin Tampoy. Dan pengalaman Udin Tampoy berkongsi kisah ketika beliau, isteri dan anak-anaknya memandu pergi ke rumah. Ia memandu kenderaannya pergi ke rumah ibunya yang terletak di kawasan mana? Yang terletak di Kelantan. Pengalaman yang cukup menyeramkan ini berlaku ketika berada di Lebuh Raya di Malaysia. Dalam perjalanan tempat yang saya kena, Casey percaya ataupun tidak, kata Udin Tampoy, ketika saya memandu pada waktu malam. Saya suka memandu waktu malam. Satu, kenderaannya kurang, jadi kemalangan tu kurang berlaku. Dan bila memandu waktu malam tu lebih tenang, sebab panas terik matahari itu tidak begitu memancar ke dalam kenderaan, kata Udin.
Bila keluar waktu malam, Casey, memandu memang cukup-cukup sejuk, nyaman dan sunyi sepi. Jalan raya kiri kanan gelap gelita. Saya terkena gangguan ketika saya memandu kenderaan saya di salah sebuah kawasan. Mungkin ada katanya di sini pendengar-pendengar di Singapura pernah dengar nama kawasan ini, di Lebuh Raya Karak. Para pendengar Ria 897, kata Udin Tampoy, ketika saya memandu di Lebuh Raya berdekatan dengan kawasan Karak, di sana banyak sangat gunung ganang, bukit-bukit yang tinggi-tinggi. Sedang memandu waktu itu, saya rasa mengantuk sedikit. Niat di hati nak berhenti di tempat rehat di hadapan beberapa kilometer. Tapi memang dah terlampau mengantuk dan ia akan membahayakan lagi keadaan saya dengan keluarga. Jadi dari memandu kelajuan 120 km sejam, saya perlahankan kenderaan memandu 100 km sejam. Untuk menghilangkan sedikit rasa mengantuk, saya pun hidupkan sebatang rokok buka tingkap. Anak dengan isteri saya semua sedang nyenyak tidur. 2 orang anak duduk di belakang sedang tidur, isteri saya juga sedang nyenyak tidur. Jadi tidak ada sesiapa yang akan menemani saya untuk menghilangkan rasa mengantuk saya, kata Udin. Dalam perjalanan, bila kenderaan saya dah semakin pelan dan perlahan, saya hidupkan sebatang rokok dan mula hisap rokok untuk hilangkan rasa mengantuk. Pandu punya pandu, Casey. Saya berada di lorong sebelah kiri. Alangkah terperanjatnya, Casey, apabila saya ternampak ada perempuan di hadapan sedang berdiri di bahu jalan. Tiba-tiba semakin saya menghampiri wanita tersebut, wanita itu setapak melangkah ke depan, berdiri di lorong yang saya nak gunakan untuk bergerak. Bila saya tengok wanita tu dah dekat depan, ini benda berlaku dalam hanya beberapa saat. Para pendengar Ria, kata Udin, saya pandu kenderaan saya pada kelajuan 100 km sejam. Wanita di hadapan saya mula langkah setapak depan lorong yang saya gunakan itu dalam beberapa meter saja. Saya nak tekan brek memang tak boleh sebab dah terlambat sangat, akan tercampak anak dengan isteri saya. Sebelah kanan pula saya tengok side view mirror ada kereta laju nak potong saya. Saya terpaksa makan sebelah kiri dan hampir-hampir, Casey, kenderaan saya terbabas masuk ke dalam gaum, kata beliau. Setelah itu saya hentikan kenderaan saya lebih kurang jaraknya 400 meter daripada wanita berdiri. Isteri saya sampai terbangun sebab terperanjat apabila saya pesongkan kereta saya secara mendadak. Bila saya berhenti, isteri tanya kenapa. Saya tak bercakap. Saya terus keluarkan kepala tengok belakang. Di belakang saya langsung tak ada orang. Saya cari isi wanita ini, maksudkan walaupun gelap, banyak kenderaan juga lalu. Setiap kali lalu ada cahaya lampu. Tengok tak nampak satu pun orang yang berdiri di tepi jalan. Saya hampir-hampir kemalangan dengan anak saya di Lebuh Raya Utara Selatan dekat kawasan Karak. Isteri tanya kenapa. Saya kata saya mengantuk. Isteri marah. Tapi sebenarnya hakikatnya, kata Encik Udin Tampoy, bukanlah saya mengantuk. Mengantuk awal tadi setelah hampir-hampir kemalangan dengan keluarga. Baru rasa segar. Saya mula memandu dan kali ini mulut saya komat kamit membaca doa, Casey. Saya pandu laju sebelah kanan, pandu dengan harapan selamat sampai. Dengan izin Tuhan, saya sampai Kelantan pada pukul 6 pagi. Itulah pengalaman peristiwa yang tak dapat saya lupakan. Terima kasih dan selamat tengah malam kepada Casey dan juga para pendengar Misteri Jam 12. Baik, kita akan teruskan kisah yang ini. Entah benar ataupun tidak, tapi ini pengalaman datang daripada pendengar kita yang berasal dari... Sebentar ya. Kertas ni macam ni kadang-kadang dia macam melekat-melekat kan. Okey. Ini datang daripada Nelly. Nelly seorang pendengar. Katanya beliau ni adalah seorang rakyat Singapura. Tapi sekarang ini beliau dah berada di seberang tambak. Dah tinggal di sana, bertugas di sana. Dan
Ini peristiwa yang dialami oleh beliau ketika baru-baru pindah, masih belum lagi mendapat rumah yang sesuai. Saya masih belum dapat rumah yang sesuai, saya sewa sebuah rumah dan rumah ni agak besar kisi. Sewa rumahnya bolehlah dimampui RM2,800. Rumah 2 tingkat kisi. Siap depan ada halaman. Dekat Singapura, dream on. Sempat. Katanya lah Dan ini pengalaman berlaku di Shah Alam, di mana beliau menyewa sebuah rumah. Dan bayangkan rumah yang besar 2 tingkat ni, hanya dia dan suami saja yang duduk, sebab belum ada cahaya mata. Dan inilah kisah yang dikirimkan oleh Nelly dalam rancangan MG12, sebuah rumah sewa di Shah Alam yang disewa dengan harga lebih kurang dalam RM2,008. Rumah 2 tingkat, ada halaman. Dan daripada gambaran yang dikirimkan di sini, beliau mengatakan rumah ni dari luar ni nampak okey lah, cantik, nampak tenang. Jadi bila masuk dalam rumah dah tinggal, baru tahu rumah ni sebenarnya ada gangguan. Pendengar 897. Kata Nelly, bila berpindah di rumah ni, saya tak perlu pun bawa apa jua perkakas. Antaranya kerusi lah, TV, peti ais. Sebab rumah ni milik orang Islam. Rumah ni juga disewakan dengan perkakas-perkakas dalam rumah kesemuanya. Saya hanya perlu bawa luggage saya yang mengandungi barang-barang seperti pakaian, makeup dan sebagainya. Bila saya sampai ke sana dengan suami, setelah kami mencari rumah, dah dapat rumah ni, dah bayar deposit 2+1 kisi. Itulah duit yang diminta oleh ejen rumah. Kami pun tinggal dalam rumah ni, rasa senang sangat. Yalah. Jadi salah satu weekend setelah saya berpindah ke sana, saya kata pada suami, one of the weekend saya nak menganjurkan satu majlis keramaian. Saya nak jemput ahli keluarga kerabat dari Singapura untuk datang dan kita nak buat sedikitlah jamuan makan-makan saja. Sebabnya depan halaman pun besar, boleh adakan menganjurkan barbecue. Jadi sebelum saya pilih tarikhnya, tengah duduklah berbincang, saya tengah calling saudara mara yang lain, tengok waktu mana yang mereka free kebanyakannya. Jadi waktu itulah kan saya cuba lakarkan tarikh yang sesuai untuk lebih ramai yang turun, sama-sama datang ke rumah dan sama-sama menjamu selera. Dah lebih kurang duduk dalam rumah ni masuk hari yang kelima kisi. Hari yang kelima. Suami dengan saya adalah perniagaan yang kami mulakan di Malaysia. Perniagaan, beliau tak sebutkan apa, tapi kami jarang ada di rumah sebab ini perniagaan baru. Kami lebih tumpukan masa-masa di butik kami. Jadi bila berada di butik tu, dari pagi kita keluar sampai kadang-kadang malam, sebab banyak benda yang nak diuruskan. Jadi rumah ni dah 5 hari jarang kami pulang. Selepas tu pula rumah ni dah lama dikosongkan oleh tuan rumah. Tuan rumah ada rumah yang lain mereka diami, jadi rumah ni terbengkalai dan disewakan. Jadi satu kali tu bila balik hari yang kelima kisi, suami memandu kereta, saya duduk di sebelah. Jadi rumah ni pintu besinya bukan elektronik. Ya, pintu besinya pemandu kena keluar, buka pintu besi, kereta masuk dalam, letak di dalam ataupun boleh parking dekat dalam kawasan depan rumah lah. Sampai depan rumah, suami pun suruh saya buka pintu besi. Saya pun keluar. Bila berada dekat dalam, terperanjat saya. Sebab dalam rumah saya boleh nampak glass sliding door, boleh nampak dalam rumah. Di sebalik langsi yang menutupi itu ada renggang sedikit. Saya dapat lihat dalam rumah kisi. Dalam rumah tu kelihatan seperti benda putih sedang berdiri. Saya perhatikan, saya tenung. Apa benda tu Jadi rasa curiga nak tahu apa benda yang saya nampak. Kemudian tolak pintu besi, suami pun masuk dalam. Suami letakkan kenderaan, saya tutup balik pintu dan mangga pintu dari dalam. Suami keluar, masuk ke dalam rumah. Suami buka lampu, suami beri salam, masuk bersama-sama dengan suami. Saya cari benda putih tadi saya nampak, tak ada kisi. Sampaikan saya keluar balik katanya. Kata Nelly, saya keluar balik, berdiri dekat kawasan depan pintu, tengok dekat celah langsi yang saya berdiri, memang tak ada. Tapi apa yang saya nampak warna putih berdiri tegak. Tak apa kisi. Kemudian masuk, dah mandi, bersihkan diri.
Kita pun duduk sekejap. Suami pun minta buat air. Saya buatkan minuman untuk suami. Menonton TV buat seketika sebelum naik ke atas untuk tidur. Jadi bila suami naik ke atas dengan saya nak tidur, lampu dekat ruang tamu memang dihidupkan. Saya pun naik ke atas. Kemudian sampai atas dah nak tidur, suami tanya, pintu belakang dekat bawah, pintu depan awak dah kunci belum? Saya kata pada suami, entahlah bang, tak ingat lah, rasa dah kunci agaknya. Tak apalah, awak tunggu sekejap, saya turun bawah. Bila suami turun bawah, nak kunci, nak periksa lah pintu depan dengan belakang dah dikunci ke belum. Saya pun baring dekat atas katil. Tiba-tiba saya terperasan dekat pintu bilik saya, macam ada kepala perempuan sedang menjenguk, mata terbeliak tengok saya. Lama tau, saya nampak ada kepala lama sedang memerhatikan saya. Saya ni sedang sibuk tengok handphone. Baru terperasan bila saya toleh, kepala tu tak sembunyikan, tapi dia sedang dan masih lagi memerhatikan saya dan tengok dan renung senyum Casey. Kemudian saya panggil, Abang! Abang! Suami lari naik ke atas. Saya dah pandang ke arah lain. Suami masuk bilik tanya kenapa. Bang, ada orang bang tadi bang. Orang? Mana ada orang? Saya nampak bang dekat. Abang pergi cek bang bilik lain bang. Pergi cek. Suami dengan saya keluar dari bilik. Periksa bilik tidur dekat atas tu. Ada 3 pintu bilik tidur. Periksa bilik berikutnya tak ada. Bilik sebelah tak ada. Periksa tandas tak ada. Kemudian turun ke bawah, tengok bilik lagi 2 dekat bawah bilik tidur tak ada orang. Pergi dekat dapur, pergi belakang rumah, tidak ada orang. Saya masih terngiang-ngiang kisi wajah wanita yang menakutkan menjenguk daripada pintu bilik tidur saya, sedang memerhatikan. Bila saya terpandang dia terus senyum. Saya kata pada suami dengan nada ketakutan, Bang, saya nampak tadi bang. Saya nampak dekat pintu bang. Mana ada orang? Awak ni hayal tak? Saya terdiam. Pendengar Misteri Jam 12, itu gangguan yang pertama setelah 5 hari duduk dalam rumah ni. Berikutnya Casey. Saya ingat lagi, saya dekat bawah tengah duduk. Itu merupakan hari yang saya balik lebih awal. Selalunya pukul 11 malam baru sampai rumah. Waktu tu jam 6 lebih petang dah sampai rumah. Dah mandi, dah siap, kita pun duduk makan dengan jamuan yang kita beli di luar. Dan kemudian menonton TV. Suami pula pada waktu tu keluar sekejap nak bersihkan kereta. Bahagian belakang tu berselirak dengan pakaian-pakaian dari butik. Jadi saya tengah duduk dekat ruang tamu. Suami dekat luar. Jam 6 lebih petang nak dekat maghrib. Sedang angkat baju-baju, bersihkan, disusun balik semula. Saya sedang menyandah duduk. Tiba-tiba ni terasa macam nak dongak ke atas. Bila saya dongak ke atas, merupakan bahagian atas tingkat 2 rumah yang saya sewa. Alangkah terperanjatnya, ternampak wanita yang sama sedang tengok dari atas. Lidah terjeli keluar, rambutnya panjang kiri dan kanan, sedang tengok saya dan senyum Casey. Saya tengah baring ni, toleh ke atas, mendongak ke atas, ternampak wajah yang sama. Sampaikan saya terperanjat dan terpekik, terus memanggil suami. Abang! Suami lari Casey, masuk ke dalam. Apa dengan awak ni? Bang, rumah ni ada benda lah bang. Saya dari tadi bang nampak. Akhirnya Casey, setelah duduk rumah tu hampir seminggu Casey, kita tak kenal siapa jiran sebab keluar pagi balik malam, keluar pagi balik malam. Pada waktu tu balik awal sedikit. Kita pun buat kawan lah. Kebetulan dalam beg ada sekotak coklat yang kita baru beli. Saya pun ambil dengan suami coklat 1 kotak tu, pergi rumah jiran sebelah, tekan loceng jiran keluar. Kasih Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita jiran baru awak, minta maaf lah, dah duduk sini dah dekat seminggu, sekarang baru kita bertegur. Ini ada sedikit bawah tangan. Oh tak perlulah. Oh tak apalah, ambil. Jadi orang tu pun jemput kita masuk ke dalam. Kita pun masuk ke dalam, duduk berborak-borak, berbual, tanya kita. Dan kita pun cakap lah dari Singapura. Dan sedang berbual, saya yang tanya. Saya nak tanyalah, rumah yang sebelah saya sewa ni dulu siapa yang tinggal Casey, bila tanya soalan tu, pasangan suami isteri yang sedang duduk dan rancak berbual dengan saya dengan suami berhenti dan pandang antara satu sama lain, seolah-olah memberi isyarat. Nak beritahu ke tak nak Bayangkan pendengar Ria 897. Bayangkan. Jadi bila dia pandang, saya dah tengok
Ada benda tak kena ni. Kemudian, berapa lama nak duduk dalam rumah ni? Oh, entahlah. Tapi dalam setahun, 2 tahun kita pindahlah cari tempat lain. Lama tu kenapa? Dia terdiam lagi. Tak ada, rumah ni dah lama kosong. Tak ada orang tinggal. Dah lama terbiar. Kenapa rumah tu? Si isteri mengangkat bahunya, seolah-olah suruh suami yang katakan. Bang, kenapa bang dengan rumah tu? Dalam rumah tu ada orang mati bunuh diri. Hah? Siapa yang bunuh diri? Saya tak perlulah beritahu. Tapi rumah tu ada orang mati bunuh diri. Dia gantung diri dekat ruang tamu. Saya terdiam, suami pun terdiam. Ini betul ke atau hanya cerita yang awak dengar? Ginilah, saya duduk dekat rumah ni dah bertahun. Saya jiran dengan orang sebelah dah bertahun. Dah 3-4 orang menjadi penyewa rumah dekat sebelah, termasuk awak berdua. Ramai tak kekal. Apa yang saya boleh harap, awak solat dalam rumah, jangan lupa mengaji, azan tu penting. Kisi maaf cakap, saya dengan suami ni lama je Islam. Tapi bab solat ni Kisi, tak pernah pun kami lakukan. Keluar, terima kasih ucapkan. Datang rumah orang, rasa gembira ceria. Bila berbual ceria gembira. Dapat tahu rumah tu berhantu, keluar. Saya dengan suami rasa takut nak balik. Macam nak cakap dengan jiran, boleh tak malam ni tidur rumahnya. Masuk balik dalam rumah Casey. Masuk balik, tengok sekeliling rumah. Dan saya ternampak betul-betul dekat kawasan meja makan, dekat jamuan tu, temboknya agak rendah. Dekat tu ada satu cangkuk Casey. Baru saya perasan. Dan boleh saya bayangkan tempat cangkuk inilah tempat orang gantung diri. Bila saya ternampak, saya tunjuk bang. Bang, malam ni abang boleh cabut tak cangkuk ni? Ish, awak ni pun. Dah lah, jangan. Apa kan nanti berlaku? Casey, setelah kami diberitahu rumah ni bekas rumah orang gantung diri, saya dengan suami tidur. Casey dengar bunyi telapak kaki orang lari, turun naik tangga, orang tutup pintu, buka pintu, dan macam-macam lagi bunyi Casey. Saya dengan suami hanya dapat bertahan dalam rumah ni lebih kurang 4 bulan sahaja. Untuk 4 bulan. Selepas tu kami terpaksa tinggalkan. Nasib baiklah perjanjian kami untuk tinggal rumah ni 3 bulan kontrak. Selepas 3 bulan terpulang pada kami nak sewa teruskan ataupun tidak. Kami cuba bertahan sampaikan 4 bulan. Majlis untuk jemput ahli keluarga datang makan pun kami tangguhkan dan pindah ke tempat yang lain. Kali ini kami pindah ke sebuah kondominium. Walaupun lebih mahal daripada rumah sebuah ni, tapi kami rasa lebih selamat, lebih selesa duduk dalam rumah ni. Rumah kami sewa bekas orang mati gantung diri. Ya Allah Kisi, terima kasih dan selamat tengah malam.